belok kanan. Ya, jarang kau tengok aku macam ni. Buka lampu belakang je. Wih. Atas. Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tonton dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Suara okey ke? Komentar on suara sikit. Awal bang, awal. Hari ni awal. Kawan teguh, lewat kawan teguh. Tak apa, saja je. Jangan marah. Gurau. Suara okey Thank you Amsan Karabel. Salam perjuangan dari Melaka. Thank you Azli Hashim. Ya, kita sekarang berjalan-jalan. Awal sikit. Sekarang baru 8.38 kan. Kita baru balik daripada event ni. First time dapat join Leo Iswadi. First time ke kira you channel. Rakaman Adon yang bincang pasal rasuah is Adha. Okey, siapa yang tak tahu lagi ada satu rakaman lebih kurang 17 saat mengatakan bahawa ada seorang Adon meminta rasuah. Siapa Adon tu kita tak boleh reveal lah tuan-tuan. Itu terpulang kepada SPRM sedang dalam siasatan. Tapi saksi itu memohon perlindungan daripada daripada SPRM. Cuma SPRM mengatakan beliau kena tampil untuk membuat formal aduan ataupun formal laporan, barulah baru boleh buat perlindungan. So dia lain kereta ke? Ya, saya lain kereta, tapi bukan saya drive, orang lain drive. Kalau saya drive, saya live juga, dah mahu kan. Thank you. Terima kasih yang telah menonton. Suara jelas suara okey, jelas dan sebagainya. Yang penting pakai driver sekarang. Dia kata saya dah pakai driver. Tak, saya menumpang kereta orang. Saya bukan pakai driver. Rakaman boleh pakai ke dalam mahkamah is? Okey, ada yang tanya tadi, rakaman boleh pakai tak dalam mahkamah? Rakaman macam mana? It depends, rakaman apa? Ingat ikut PMX pergi Brazil? Tak ada. Biasa PMX ikut saya, bukan saya ikut PMX. Saya tak perlu ikut PMX pun. Biarlah dia buat kerja dia. Saya bukan kerja Perdana Menteri kan. Perdana Menteri buat kerja dia lah. Bro Arman ke tu? Bukan. LTL Bandar Meru, first time dapat join. Thank you. Couple at Work Solution. Saya tengok rakamannya. Janji rakaman tak kabur. Okay lah, tak kabur rakaman. Muka saya merah ni bukan sebab saya malu, sebab depan saya kamera. Lampu tengah merah. Indra Mahkota, kontan. Terima kasih Indra Mahkota. Iswardi cerita minum teh di rumah Kak Wan sangat menyentuh hati ya, Ibu Omar. Itu memang pengalaman saya yang pengalaman lah. Macam tu lagi. Pengalaman saya yang pengalaman yang betul-betul pengalaman yang yang satu pengalaman tak apa dah. Kayak lampu boleh lah, tapi tutup lampu ni. Aku bateri. Pengalaman yang saya sendiri alami dan bagi saya amat dekat dengan diri saya lah. Bawah dah jadi hantu. Tak tersu. Okey. Sebab dengan cerita minum teh tu kan, itulah dia seorang pemimpin bernama Kak Wan. Siapa yang mengenali beliau, kenal beliau lah. Seorang yang sangat tabah, sangat baik, sangat tolerate. Bagi saya keibuan lah, sifat keibuan. Walaupun saya ni bukan anak dia, saya rasa macam mak saya pula. Macam tu. Gitulah ceritanya. Alright. Okey, malam ni kita cerita sikit sentimental. Yalah, benda yang menyentuh hal ibu kita ni, kita sensitif sikit kan, mestilah. Kita manusia baik. Kalau kita bukan manusia tu, ceritalah. Okey, so kita cerita dua perkara malam ni. Satu pasal BRICS dan juga pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sini je, paling sini. Yang paling bawah tu. Jam tu. Pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengeluarkan Israel daripada dan sekiranya dan yang kedua berkenaan dengan saman Muhyiddin Yassin yang beliau kalah kepada Lim Guan Eng.
Betul ke Jamal Ibrahim ke Jamil ke Jamal? Jamil Ibrahim kena tangkap IS. Betul, betul, betul pun. Cerita dia tu yang saya baca lah. Dia kata dia minta duit 20,000 daripada seorang ustaz ni, seorang ustaz ni lah. Kononnya boleh mengeluarkan ustaz tu daripada kes yang sedang dihadapi. So on the way dia nak pergi ambil duit tu, dia kena cekuk. Itu yang saya tahulah cerita tu. Zamil orang kuat bosku. Ya, saya tahu. Itu tak ada kena mengena dengan bosku lah. Itu dia punya, apa dipanggil? Itu dia punya perbuatan dia sendirilah. Bersalah atau tidak, kita biarlah dia nanti di mahkamah kan. Kita tunggu je lah keputusan. Baik. Saya mulakan dengan inilah, dengan BRICS dulu tuan-tuan. Dia macam ni. Terima kasih tolong share. Baru ni Datuk Seri Anwar Ibrahim ada mengumumkan bahawa menulis surat memohon secara formal untuk membawa Israel keluar daripada daripada PBB kalau sekiranya masih lagi melanggar ketetapan daripada PBB berkenaan dengan kejahasan serta dan sewaktu dengannya. Dan 6 anggota tentera kita tercedera dalam serangan di Lubnan semalam, 2 hari lepas. Beberapa hari lepas lah, di Lubnan beberapa hari lepas. Dan kita rasa bahawa perkara itu adalah sesuatu yang sangat besar dan sangat berat lah. Tetapi saya harap dengan kemenangan Trump ni, walaupun orang tak percaya, mungkin Trump ni satu-satu manusia daripada US yang mungkin boleh menghentikan serangan ini. Suka atau tidak lah. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah bagaimana Perdana Menteri membawa BRICS. Macam mana? Perdana Menteri ni bila dia buat pengumuman tu, ada seorang kawan sini tanya pada saya, dia kata, ada yang kata tak puas hati Sri Anwar Ibrahim umum benda tu tentang keselamatan dan sebagainya, tak wajar mengumumkan, tak patut, nanti negara kita kena sanction. Tuan-tuan, cuba sebut pasal sanction ni. Sebenarnya negara kita memang dapat ancaman sanction. Sanction ni maksudnya sekatan. Negara kita memang ada ancaman sanction itu. Dan itu saya kata berkenaan dengan bagaimana dolar sekarang ini dan sebelum ini pun digunakan untuk nak nak weaponize, nak gunakan sebagai senjata menentang atau menyekat atau menekan negara-negara seperti kita dan sewaktu dengannya. Jadi kalau tuan-tuan perasan pengumuman tentang permohonan kepada Israel supaya Israel atau penulis surat supaya Israel dikeluarkan daripada PBB, kalau sekiranya masih melanggar itu, dibuat sebaik sahaja Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa Malaysia telah diterima, at least kalau tak sepenuhnya, sebahagiannya menyertai BRICS. Kenapa perkara ini sangat penting tuan-tuan? Sebab macam saya kata, kita ni, kalau kita faham apa sahaja ekspor kita dan import kita kepada negara luar, kita menggunakan dolar. Kita tak guna direct mata wang negara dia. Kita masih menggunakan US dollar. Jadi bila kita menggunakan US dollar, bila berlaku sekatan, di situ nanti kita berkemungkinan susah untuk kita nak melakukan perdagangan dalam negara bersama dengan negara-negara tersebut. Dan antara tempat yang kita ekspor banyak di samping US adalah Rusia serta China. Kita jangan nafikan bahawa China ni adalah satu tempat, Rusia ni adalah satu tempat di mana kita berdagang. Cuma sama ada perdagangan kita itu secara direct atau indirect, itu another question. Tak ramai yang tahu kita sebenarnya masih berdagang dengan Rusia, tapi kita tak buat direct. Kita melalui orang ketiga, keempat. Ada kita hantar ke Vietnam, atau kita hantar ke China, atau kita hantar ke negara lain, Dubai dan sebagainya. Saya tahu Dubai ada tidak, tapi kita hantar ke negara lain dan daripada situ mereka hantar ke Rusia. So indirectly sebenarnya memang perdagangan kita dengan Rusia, cuma dia jadi mahal kerana kena melalui beberapa orang tengah atau at least satu orang tengah untuk dia nak sampai ke negara tersebut. Now, dengan pengumuman BRICS baru-baru ini, kita berdagang dengan India, dengan China, dengan Rusia. India, China dan Rusia combine population tu separuh dunia. Alah, dijam lah pula. Tiba-tiba dia tangan cini. Dah start balik. Sekarang tak jam. So, kalau kita tengok bahawa Rusia, China dan juga India, 3 negara ni dah membentuk separuh dunia tuan-tuan. Taklah, hampir separuh dunia lah kita kata. Populasi dunia ni lebih kurang berapa? 7 bilion. So India campur China itu dah 2.8 bilion. Campur dengan Rusia lebih kurang dalam 3 bilion. 3 bilion, 1/3 dunia tu ada dekat 3 negara ni tuan-tuan.
3 negara ada dekat apa orang kata, untuk membentuk tiga negara ini membentuk 1/3 dunia. Jadi kalau kita bercakap soal perdagangan, di sini kita nampak bahawa we are now, dulu kita pernah cuba buat OIC, OIC ni untuk minyak lah. Boleh kita buat ASEAN, kita buat beberapa rakan dagang kita sendiri, tetapi kita nampak macam rakan dagang kita ni tak berapa, yalah mereka sendiri pun menanggung banyak benda kan. Now, bila kita ada BRICS ni tuan-tuan, kita akan nampak bahawa bagaimana kita boleh buat alternatif kepada US, bukan setakat kita ada alternatif kepada US, malah kita ada satu kekuatan yang lebih besar daripada US. And that is why, panjang-panjang cerita tadi tu, kita kata panjang-panjang cerita tadi tu bahawa kita sebenarnya, kenapa kita berani bercakap, kita telah diterima oleh BRICS. Kan? Okay, kita telah diterima oleh BRICS. Okay. Alright. Bila pada 23 hari bulan Oktober 24 Oktober 28, Malaysia terima secara rasmi sebagai negara rakan kongsi BRICS. Malaysia pada 24 hari bulan Oktober telah diiktiraf sebagai salah satu daripada 13 negara yang secara rasmi ditambah di dalam BRICS sebagai negara rakan kongsi. Saya baca berita tuan-tuan sebab ada yang tulis Malaysia tak kena terima dalam BRICS. Itu dia bagilah. Kesian kau apalah, itu walaupun ni dia bukan baca berita pun, so tak apalah, biarlah. So daripada situ kita nampak bahawa bagaimana kekuatan BRICS itu sendiri, insya-Allah. Dan kita tak sangka sebenarnya Donald Trump menang. Well, saya dah sangka dah. Orang lain tak sangka, dia kata takkan menang. Saya kata dia akan menang. Kenapa kau orang kata dia takkan menang kan? Dia menang betul kan? Ada yang kata belum jadi full member BRICS lagi. Dia proses bang. Bila dah diterima sebagai 13 negara, dah kira diterima lah tu. Kan, dah diterima lah tu. Dia masih tak nak mengaku kan. Dia macam, korang tak nampak bagaimana kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni boleh bawa kita ke dalam BRICS. Tuan-tuan, BRICS ni bukan baru cipta semalam. BRICS ni dah lama. Tapi kenapa sekarang kita boleh bawa masuk ke dalam, boleh bawa Malaysia ke dalam BRICS? Dan saya sendiri antara orang yang pernah berjumpa dengan pimpinan BRICS. Alah, gois kau semua kau buat. Aku dah macam mana? Aku dah kata aku jumpa. Saya jumpa masa tu dekat China, saya jumpa pimpinan daripada Brazil dan juga South Africa. Saya kata macam mana? Saya dah jumpa. Kan, orang tak kenal saya, dia lagi tak kenal kan. Orang kenal, dia kenal lah. Tu macam mana? Okay. Itulah kenapa saya kata tadi, BRICS itu menjadi alternatif kepada kekuatan ataupun weaponization yang dibuat oleh US terhadap kita. Yang ni saya percaya pimpinan bersatu, apatah lagi pimpinan PAS takkan mampu buat macam ni. Saya percaya 1000% dia orang tak akan mampu kan. Dia hanya mampu dia tak kan. Mampu dia adalah dia mampu terima gaji banyak-banyak, dia mampu dapat jawatan tapi tak buat kerja, itu dia mampu. Dia mampu bermimpi kemudian cerita kat orang, oh aku mimpi jumpa Nabi, dia kata sekian, itu dia mampu. Selain daripada itu dia tak mampu. Dia tak mampu membuat pembangunan, dia tak mampu membawa perubahan, dia tak akan mampu membawa dan memacu ekonomi. Buktinya, dalilnya ialah bila mana mereka memerintah sewaktu 33 bulan, mereka tutup negara. Dunia pun tutup negara. Ya, tapi tak seteruk kita tuan-tuan. Bukan setakat tutup negara, dia buat lagi, apa yang dia buat tuan-tuan? Darurat. Di atas kita tutup negara, dia buat darurat. Itu dipanggil double jeopardy dia tu. Gila lah. Kan, siapa yang susah? Bukan setakat kita yang susah dengan walaun sekali susah. Tapi walaun kata tak apa. Kan? Kami susah tak apa. Gantung bendera putih tak apa. Tuan-tuan, negara kita ada gantung bendera putih sekarang ni. Pada zaman dia, bendera putih telah digantung. Baik, habis cerita itu. Membawa cerita tentang Abah ni tuan-tuan. Abah. Bukan Abah aspirasi yang tu kawan lama saya tu. Bukan Abah aspirasi tu. Abah seorang lagi, Abah kau. Abah sekarang ni, dia telah kalah satu saman terhadap Cina DAP bernama Lim Guan Eng. Sebanyak 1 juta lebih dia kena bayar. 1 juta lebih dia kena bayar Lim Guan Eng, tuan-tuan. Tuan-tuan, fitnah punya fitnah. Kong sebar. Rupanya fitnah
Allah, hai. Kemudian fitnah itu kalau abah ni boleh lah dia nak kena saman. Yang mana yang menyebarkan tu? Engkau rasa fitnah orang bukan Islam ni tak berdosa ke tuan-tuan? Berdosa. Sama je berdosa dia. Kan kau fitnah orang Islam ke bukan Islam ke? Fitnah tetap fitnah. Dosa tetap dosa. Okay, ni nak cerita. Kenapa saman fitnah ni boleh bermula? Dia bermula masa kita bangkitkan isu Bersatu terima hampir 300 juta daripada salah satunya Buhari Equity masuk ke dalam akaun Bersatu pada waktu itu. Dan antara sebab kenapa Buhari Equity bagi duit kepada Bersatu adalah janji daripada abah korang, Muhyiddin Yassin, bahawa pada masa itu Yayasan Buhari telah dikatakan dihentikan untuk pengecualian cukai. Pengecualian cukai itu dihentikan. Maka dia jumpa dengan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin kata, dia tak kata spesifik lah, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak, masukkanlah duit ke dalam parti kami. Okay, masuk duit dalam parti kami. Now, itu satu cerita lain. Yang cerita kita nak bawa ni, dia bangkitkan soalan, kenapa perlu disekat Yayasan Buhari punya tax exemption? Kenapa perlu disekat Yayasan Buhari punya tax exemption? Kemudian Muhyiddin Yassin kata bukan dia yang buat, sebenarnya yang buat tax exemption itu adalah Lim Guan Eng sewaktu dia jadi Menteri Keuangan. Jadi baru-baru ini Lim Guan Eng tak puas hati, dia kata bila masa aku buat, aku sekat pun tidak, tarik pun tidak. Maka dia pun menyaman abah kau, maka abah kau telah disaman dengan I think berapa juta, 10 juta ke. Dan salah seorang saksi yang dibawa oleh defendant, oleh dia best si Muhyiddin Yassin bawa saksi ni. Tapi saksi ni bagi statement bercanggah dengan kenyataan daripada maksudnya saksi tu pun bagi statement yang membunuh Muhyiddin Yassin. Dia tanya, lebih kurang lah, benar ke dakwaan mengatakan bahawa Lim Guan Eng ni yang terlibat dalam memansuhkan ataupun dalam menarik orang kata tax exemption tersebut. Pegawai tu kata tak, bukan Lim Guan Eng. Akhirnya tak ada, Lim Guan Eng tak kena kan. So daripada situ mahkamah mengatakan bahawa itu dipanggil sebagai fitnah. Okey. So dia kena bayar 1.35 juta kan. Kena arah bayar 1.35 juta. Now, saya tengok dekat social media. Bermain-main di social media mengatakan, kalau kau tengok sebenarnya abah ni telah difitnah. Abah ni Muhyiddin Yassin telah difitnah. Ini tidak betul. Ini penipuan. Tuan-tuan, yang pertama sekali Muhyiddin Yassin merayu, dia bukan merayu pada kes, dia merayu pada hukuman. Dia beza kalau orang itu bersalah, dia boleh merayu sama ada kepada kes, maksudnya dia mengatakan bahawa dia tidak bersalah, ataupun dia boleh merayu kepada hukuman. Dia kena 1.35 juta. So dia boleh merayu bahawa dia tidak bersalah, so dia merayu pada hukuman, pada kes, tapi dia tak merayu pada kes. Sebaliknya dia merayu pada hukuman. Dia mengaku dengan tidak secara langsungnya, seolah-olah mengatakan dia mengaku bahawa dia memfitnah, cuma diminta kurang jumlah. Itu maksud dia. Dia mengaku dia fitnah. Cuma dia minta kurang jumlahnya. Daripada 1.35 juta dia minta kurang lah. Dia tak pernah mengatakan dia tidak fitnah. Cuma pada masa itu dia kata dia minta kurang daripada segi hukuman. So ada tak kalau dia minta kurang daripada segi hukuman, ada orang tanya saya, boleh tak dia minta kurang daripada segi hukuman, mahkamah tambah lagi hukuman dia instead of kurangkan? Possible. Possible. Kan? Saya kata possible, itu bukan satu benda yang mustahil sekalipun, tetapi poinnya adalah kalau dia minta rayuan, kenapa dia minta rayuan? Minta kurang daripada segi hukuman, tetapi dia tak merayu ataupun cuba menentang keputusan mahkamah mendapati bahawa beliau bersalah memfitnah. Di sini yang kita kena nampak, kita kena belajar to read between the lines, tuan-tuan. Kita kena belajar macam mana nak baca between the lines, bahawa sebenarnya memang itu kes fitnah. Memang itu adalah kes fitnah. Itu adalah kes fitnah. Baik. Habis kat situ. Baik, untuk RUU Mufti wilayah, saya akan buat second podcast pasca yang podcast saya buat dengan Ustaz Wanji, Faizal, kemudian Dr. Ustaz Abu Hafiz,
dan saya sendiri, kami akan buat satu podcast pada 14 hari bulan 11 ini, dan podcast itu antara lain adalah pasca selepas video kami itu keluar. Video kami itu tular dan juga ada orang potong-potong dan ambil dan bagi-bagi kan. Kami nak lihat komentar kami selepas itu. Dan pada malam esok insya-Allah saya akan buat satu podcast bersama Ustaz Wan G. Tajuk dia tentang ekstremisme, kemelampauan dalam aliran-aliran. Tak kisahlah Salafi, Asy'ari, Maturidi, Syiah dan sewaktu dengannya, dan juga aliran yang tak ada kaitan dengan itu tetapi dikaitkan aliran ini. Dan bagaimana Ustaz Wan G dia punya PhD dia dalam ekstremisme, dan bagaimana kaedah iaitu PhD dia dalam melihat nas, dan bagaimana dalam nas sebenarnya kalau kita faham nas dengan betul, kita tak akan menjadi orang yang ekstrim, tuan-tuan. Macam dalam PAS lah saya kata. Sebenarnya dalam PAS ni, kalau ditengok nas itu dengan betul, even dalam Asy'ari, Maturidi, even dalam Salafi sekalipun, saya kata semua aliran ini dia ada pentaksub dia. Saya tertarik dengan satu posting yang di-share oleh Ustaz Wan G hari ini berkenaan yang disebut oleh Ibn Khaldun. Dan Ibn Khaldun menulis dalam ada satu kenyataan Ibn Khaldun lah, ataupun statement yang dibuat Ibn Khaldun, dikongsi oleh Ustaz Wan G. Dia kata orang yang berjiwa merdeka mempertahankan idea walau siapa pun menyatakan, walaupun orang dia pun cakap kalau benda tu betul, dia akan cakap betul. Tetapi orang yang berjiwa hamba akan mempertahankan individu walau apa pun ideanya, walaupun idea individu tu bodoh, bangang, sesat, dia akan tetap pertahankan janji. Sebab apa? Sebab dia ulama, sebab dia lebay. Takkan lebay nak menipu. Jadi orang macam ni, tuan-tuan, macam kita ni, kami dalam Parti Keadilan ni, kami tak pernah taksub kepada Anwar Ibrahim. Kalau dia salah, saya tak tahu orang lain lah. Kalau dia salah, saya kata dia salah. Kalau dia betul, dia kata betul. Banyak kali juga saya tegur Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak kali juga saya tegur menteri-menteri, termasuk Menteri Agama. Walaupun dia menteri dalam Madani, kalau dia buat benda tak betul, kita kata dia tak betul. Bagi saya mudah je Dr. Abu Hafiz minta dia ditukarkan jawatan. Bagi saya seolah-olah macam dia nak jadi deep state pula di dalam kerajaan Madani ni. Saya nampak macam tu lah. Dia bukan orang politik, tuan-tuan. Menteri Agama dia bukan orang politik. Dia tidak menyertai mana-mana parti politik. At least Zafrul tu dulu dia bukan orang politik, tapi dia dah join UMNO. At least lah kita kata. Kan? At least dia dah join UMNO. Ni Menteri Agama ni. And yet dia nak decide sesuatu yang akan memecah belahkan bukan setakat umat Islam di wilayah, tuan-tuan, tapi seluruh Malaysia. Tak ada RUU lagi dah berpecah. Madani, kita nak buat Madani di atas kesatuan, di atas penyatuan, di atas inclusivity, tetapi tiba-tiba ada datang seorang Mamat ni. Aku boleh panggil Mamat ni sebab aku dulu bantai Fahmi, tentu je. Kan? Fahmi Fazil aku bantai, Fadlina aku bantai, aku peduli apa? Ini apa? Itu sama parti, tuan-tuan. Ini apa pula orang menteri yang tak sama parti? Siapa kata kita tak boleh bantai dia? Tapi bantai atas dasar fakta, bukan atas dasar fitnah atau maki hamun. Kita kata benda itu salah. Itu bukan Madani, itu bukan the spirit of Madani. Ini bukan isu Asy'ari, Maturidi, Salafi, bukan. Saya tak berminat pun dengan manhaj akidah dia orang ni. Nak berbahas ilmu kalam, nak berbahas ilmu falsafah, nak berbahas ilmu apa orang kata akidah, mujassimah lah apa semua. Saya tak berminat langsung dengan benda tu. Bagi saya benda tu dah ketinggalan zaman. Irrelevant dah. Tuan-tuan, saya nak yang konon-konon Asy'ari, Maturidi pun, tuan-tuan pun pening kepala. Saya tengok Salman pergi bahas dengan PU Faiz tu. Kau orang pening. Tak faham pun apa dia cakap. Tiba-tiba nak jadi paling tak Asy'ari, nak terpaling Salafi. Tak payah. Poinnya, tuan-tuan, jangan kita mengeluarkan orang daripada kelompok yang direcognize hanya kerana mereka berbeza pandangan dan manhaj seperti kita. Termasuk orang PAS lah. Hanya kerana dia orang PAS, tuan-tuan, janganlah kita jadikan dia macam seolah-olah warga asing pula. Itu yang tak patut kita lakukan. Hashtag sayang PMS. Hashtag salam 1.35. Boleh tak, tuan-tuan? Hashtag salam 1.35. Macam boleh? Macam Kama Lilia 1.35. Salam 1.35. Woohoo. Itulah kadang-kadang kesian, tuan-tuan. Dia orang ni
Bukan sayang 1.35 Rashid. Salam. Hashtag salam 1.35. Jangan kau sayang lah pula. Sayang PMX. Sayang PMX betul. Salam 1.35. Okay. Hashtag salam 1.35. Hashtag sayang PMX. Tuan-tuan. Sebab itu negara macam saya kata lah, saya selalu bawa benda ni, selalu saya emphasize kepada ni. Kawan saya nak, terima kasih lah kan, tiba-tiba cerita pasal apa 1.2 juta percaya sangat cerita 1.2 juta. Rupanya zaman dia duk heboh. Sama macam dulu ada seorang ahli parlimen tu bawa kata harga konkrit sekarang sudah mahal. Tengok-tengok dibuat berita zaman PN memerintah. Kesian tuan-tuan. Dan Hafizi pun dah umumkan tentang gaji progresif hari ini. Dan insyaAllah dengan pelaksanaan gaji progresif ini, mereka ataupun syarikat swasta yang menyertai gaji progresif akan naik gaji mereka sedikit lah. Kalau tak sedikit sebanyak, akan ada kenaikan. Dan sayang 1.35, bukan sayang 1.35, salam 1.35, sayang PMX. Jangan korang gabungkan. Kan, alright. Salam 1.35, sayang PMX. Yes, yeah. Terima kasih juga dengan pandu daripada Rafizi ada. Hari tu kan YB Karim kan duk kata jangan isi padu. Sekali tengok sekarang ni dah gelabah dia. Menggelabah tu saya kata kalau sekiranya lepas ni ada pada padu tu tak kena, kau pergi jumpa YB Karim, orang Sarawak lah saya kata kan. Pergi jumpa YB Karim, pergi tanya dengan dia. Macam YB Karim, hari tu kata jangan isi, sekarang saya dah tak isi macam. Kan dah kena. Tu saya kata YB Karim kan. Timbalan Menteri Ekonomi tu orang Sarawak, anak kepada arwah Taib Mahmud. Pergilah tanya dia. Takkanlah korang tak ada WhatsApp group, WhatsApp je lah Hanafiah Taib Mahmud tu. Timbalan Menteri Ekonomi orang Sarawak, sama parti dengan YB Karim. WhatsApp lah tanya, minta penjelasan. Ini tiba-tiba, kita jangan isi padu, nanti membogelkan diri sendiri. Kan aku cakap lebih-lebih kan, aku pula yang kena lepas ni kan. Lepas tu mengadu dekat aku punya menteri. Andilah korang ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kan saya kata orang Sarawak hari tu, isi padu. Dengar cakap saya. Kau nak pergi dengar cakap yang orang yang memang dah kaya tu buat apa? Gaji dia RM10,000 dengan allowance menteri mungkin RM10,000 lah, dekat RM50,000, RM60,000, saya tak tahu lah, puluh ribu tu. Kau orang setakat gaji RM1,500, kadang-kadang gaji tak sampai pun RM2,000 nak ikut kata dia orang tu. Kenapa? Ikut kata saya ni orang biasa, gaji tak besar, pendapatan tak banyak, saya tahulah apa yang baik, apa yang tak baik. Kan? Ikut. Kan senang. Benda itu sebenarnya yang kita perlu bawa. Kita nak bawa perubahan pada negara. Biar minyak itu sampai kepada the intended parties, orang yang benar-benar memerlukan, bukan orang yang kaya. Tuan-tuan, kita ni yang mana tak kaya ni guna minyak, paling-paling pun kita isi tank full pun RM100, RM80. Yang ni dia orang ni kalau satu kereta dia, kalau Belfire tu kalau dibawa 4-wheel drive beratus-ringgit. Kalau dibawa kereta Alphard ke apa sewaktu dengannya, yang kalau dibawa kereta Ferrari ke, beratus-ringgit dia isi. Kan? Jadi yalah, kita sebagai rakyat ni tuan-tuan, kita bela diri kita sendiri. Macam kita kata gitulah. Kita jaga kita. Ya, kita jaga kita. Sekarang ni kita jaga kita lah. Kita jaga kita. Sebab itu bagi saya tuan-tuan, jangan kita pernah apa orang kata, bukan kata mempertikaikan, tapi jangan kita rasa negara kita sekarang ni menuju ke arah yang tak betul. Tak. We are going towards the right direction, dan insyaAllah kita boleh membawa negara ini menjadi lebih baik, insyaAllah kan. Muhyiddin Yassin tadi saya kata 1.35 juta. Lepas tu saman saya insyaAllah dengan tasnik, jeng. Tapas saman saya saman tasnik. Saya juga saman ketua timbalan ketua pemuda PAS Kedah kot, pun saya saman juga. Jeng. By the way, Isnin dan Selasa ni adalah hari saya membela diri, insyaAllah. Isnin dan juga Selasa ini, siapa yang berkesempatanlah. Terima kasih kepada AMG dan juga rakan-rakan Arman Millennium. Apa nama dia? IMG tu? Media Gemilang.
anak media gemilang, Black, LTL dan sewaktu dengannya, dan rakan-rakan daripada Petrajaya dan semua yang lain lah yang mana mengadakan solat hajat esok hari kan. InsyaAllah kita doakan yang terbaik, dan apa saja pilihan yang ataupun keputusan ataupun yang ditentukan oleh Allah SWT, saya selalu percaya kepada satu ayat Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan kita lebih daripada apa yang kita mampu. Okay? Ada soalan? Ada? Sebenarnya saja je saya borak-borak macam ni sebab saya nak cukupkan 30 minit. Okey dah tuan-tuan, itu saja daripada saya. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Tolong sebar-sebarkan. Selamat malam, selamat istirahat. Yang penting lawan tetap lawan. Salam.